Dan diceritakan mayat Sayyidina Hamzah ketika timbul, darah dia masih mengalir lagi. Menunjukkan bahawa ayat Al-Quran kata jangan kita sangka bahawa orang yang mati syahid itu mati, bahkan mereka hidup, bal ahyaun. Sebenarnya kita yang tak tahu, kita yang tak rasa. Orang mati syahid ni sebenarnya dia hidup pada alam dia yang sendiri. Daripada sini ketinggian Bukit Uhud 1 km daripada aras laut. Lebar dia 3 km, panjang dia 6 km. Nabi kata barang siapa yang tunaikan solat jenazah, dia akan dapat pahala sama besar dengan Bukit Uhud. So ni pahala. Jadi bukan dekat sini je, dekat siapa yang menaikkan solat jenazah, pahala dia besar Bukit Uhud. Kemudian siapa yang dah solat kemudian ikut sama-sama sehingga ke liang lahat, dia dapat 2 Bukit Uhud. Besar ni yang pertama. Kenapa nama dia Uhud? Sebab dia stand alone, dia berdiri sendiri je. Dia tak ada dengan bukit-bukit yang lain. Berbeza dengan bukit-bukit yang lain di Madinah, dia bersambung dengan bukit lain. Bukit Uhud ni dia satu dia je, walaupun kita nampak dia macam tu, tapi dia hanya berdiri dia sendiri sahaja. Dan Nabi kata, bukit ni lah yuhibbuna wa nuhibbuhu, kata Nabi. Dia mencintai kami dan kami mencintai dia juga. Rasulullah sayang dengan Bukit Uhud. Dan di sinilah terjadinya peperangan Uhud yang berlaku pada tahun 3 Hijrah. Yang mana ketika itu musyrikin Mekah ingin membalas dendam setelah kalah dalam perang Badar Al-Kubra yang berlaku di Badar. Ketika perang Badar, mereka mengalami kekalahan yang besar dan memalukan kerana bilangan mereka lebih ramai dan umat Islam berperang dalam keadaan berpuasa. Tapi ada dalam dia kenapa mereka nak balas dendam semula, iaitu ada 2 kaum Yahudi yang telah pun dihalau keluar dari Madinah kerana melanggar perjanjian. Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Ini 2 yang telah dihalau keluar dari Rasulullah, keluar dari Madinah. Jadi mereka kata, kenapa Muhammad halau kami? Madinah ni kami punya, Muhammad datang daripada Mekah, orang luar. Tak puas hati, mereka jumpa dengan Quraisy Mekah, mereka jumpa dengan Abu Sufyan yang ketika itu memegang jawatan pembesar. Masa itu dah geng-geng orang-orang muda. Abu Sufyan, Ikrimah Abu Jahal, anak Abu Jahal. Kerana pembesar-pembesar mereka yang tua-tua kebanyakannya dah mati ketika perang Badar. Termasuklah Abu Jahal yang dibunuh oleh 2 orang budak umur belasan tahun sahaja. Allah menghinakan Abu Jahal yang kononnya dialah pakaian perang paling lengkap, baju perang paling lengkap, tapi dia mati dibunuh oleh 2 orang budak umur belasan tahun. Jadi ketika itu Abu Sufyan apabila diajak oleh 2 kaum Yahudi ni tadi untuk memerangi Rasulullah, maka mereka datang. Ketika itu ada seorang pakcik Rasulullah yang memeluk agama Islam tapi dalam keadaan diam-diam. Dia duduk dekat Mekah. Dia dengar kata Abu Sufyan nak serang, dia hantar utusan untuk segera bagi tahu Rasulullah. Masuk ke Madinah, bagi tahu Rasulullah. Rasulullah pun siap sedia bagi tahu pada para sahabat semua. Kemudian itulah kali pertamanya panggilan jihad dalam Islam. Ketika perang Badar tiada panggilan jihad kerana mereka pergi asalnya bukan untuk berperang. Jadi tiada panggilan jihad. Naik Uhud inilah panggilan jihad pertama dalam Islam. Rasulullah bincang dengan para sahabat, macam mana nak perang ni? Sebab Rasulullah kata, aku mimpi 3 perkara. Yang pertama, Rasulullah mimpi Rasulullah sembelih seekor lembu. Yang kedua, Rasulullah mimpi pedang Rasulullah sompek dekat ujung dia. Yang ketiga, Rasulullah mimpi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, yang pertama dulu. Rasulullah kata, aku mimpi aku sembelih lembu. Rasulullah kata, maknanya ada dalam kalangan sahabat aku akan terkorban dalam perang kali ni. Yang kedua, Rasulullah kata, pedang aku patah mata dia dekat depan tu. Rasulullah kata maksudnya ada kalangan keluarga aku akan mati masa perang ni. Jadi Rasulullah tanya, macam mana nak perang?
Mula-mula Rasulullah bagi pendapat bahawa akan duduk dalam Madinah saja, mempertahankan Madinah. Tapi bangun masa tu golongan-golongan muda daripada kalangan para sahabat kata, wahai Rasulullah, kami mencadangkan untuk kita berperang di luar Madinah. Supaya apa? Ada rasional, dia bagi sebab supaya ketika berlaku perang, golongan-golongan wanita dan kanak-kanak, orang-orang tua terjaga keselamatan dia. Kemudian Rasulullah terus masuk ke rumah, terus mengenakan pakaian perang. Rasulullah tak cakap apa-apa. Jadi para sahabat masa tu terfikir-fikir, Rasulullah terima ke tak ni? Adakah kita telah melukakan hati Rasulullah? Sehingga dalam riwayat mengatakan ada sebahagian sahabat yang menangis ketika tu. Takut Rasulullah terasa hati sebab pendapat mereka. Tapi dia tunggu Rasulullah keluar siap dengan pakaian perang dah. Mereka kata, wahai Rasulullah, kalau kau terasa hati dengan cadangan kami minta maaf. Kami ikut cadangan kau lah. Kita pegang kat dalam je. Rasulullah kata, mustahil bagi seorang Rasul untuk menanggalkan baju perangnya sebelum perang berakhir. Maksudnya Rasulullah kata, teruskan kepada plan yang telah dilakukan. Bergeraklah 1,000 orang tentera daripada Madinah sehingga sampai ke satu tempat. Rasulullah menghalau golongan-golongan munafik 300 orang. Ada 1,000, Rasulullah halau balik 300. Tinggal 700. Maka yang datang daripada Mekah ketika itu seramai 3,000 orang. Yang diketuai oleh Abu Sufyan. Panglima perangnya adalah Ikrimah bin Abu Jahal dan Khalid Al-Walid. Masa itu Khalid Al-Walid perang terakhir sebelum dia masuk Islam. Daripada side orang Islam pula, Rasulullah letakkan sebelah kanan adalah Zubair bin Al-Awwam. Okey, sebelah sini Zubair Al-Awwam. Atas bukit Pemanah. Okey, ini bukit Pemanah. Kita panggil dalam bahasa Arab Jabal Rumma. Okey. Di atas ni diletakkan 50 orang pemanah, yang bakinya sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian apabila Quraisy Mekah datang, Ikrimah bin Abu Jahal masuk dulu sebelah sana. Nak masuk tak dapat, dihujani oleh panah. Khalid Al-Walid try masuk ke sini pula, kena panah juga. Kemudian riwayat menceritakan kerana mereka terlampau gementar, takut dengan strategi yang Rasulullah lakukan, mereka tinggalkan haiwan tunggangan mereka lari. Tinggal yang bawa unta, tinggal unta. Yang bawa kuda, tinggal kuda. Masa tu ada 3,000 ekor unta daripada musyrikin Mekah dan 200 ekor kuda. Mereka lari. Termasuk dengan Khalid Al-Walid pun berundur. Jadi apabila para sahabat yang berada atas Jabal Rumah, Bukit Pemanah, nampak musuh dah undur, mereka terlupa dengan pesan Rasulullah SAW. Rasulullah pesan, apa pun yang berlaku, walaupun sehingga gagak makan mayat-mayat di medan Uhud, jangan turun, Nabi kata. Kemudian para sahabat turun. Cuma yang kita biasa dengar cerita yang merendahkan para sahabat yang ada dalam Bukit Pemanah. Semua kata sebab mereka turun kerana tamakkan kepada harta rampasan perang. Sebenarnya kerana banyaknya harta tersebut, para sahabat semua berlari turun, berlumba-lumba mengumpulkan harta rampasan perang untuk ditunjukkan kepada Rasulullah. Nak bagi tahu kata kita menang Rasulullah, ni harta rampasan perang banyak ni. Bukan dia guna untuk diri sendiri, tak. Tak mungkin para sahabat teruk macam kita kan. Kita je lah teruk. Para sahabat berlumba-lumba nak kumpul, nak tunjuk dekat Rasulullah. Daripada jauh Khalid Al-Walid nampak benda tu berlaku. Yang tinggal atas bukit tinggal tak lebih daripada 10 orang. Kemudian Khalid Al-Walid pusing, serang daripada belakang, sehinggalah berlaku kucak-kacir yang terlampau sangat. Terus diasak Rasulullah dan para sahabat, terus diasak rapat dengan Bukit Uhud. Para sahabat masa tu tak fikir apa dah. Mereka menjadikan tubuh mereka sebagai perisai kepada Nabi Muhammad SAW. Sehinggalah satu anak panah dilepaskan daripada jauh, terkena kat topi besi Rasulullah, pecah dan menusuk pipi Rasulullah, mengalir darah. Orang kedua datang, kejar nak lempar tombak. Ketika itu ada satu orang sahabat yang umurnya baru belasan tahun, yang diarahkan untuk sentiasa berada di sisi Rasulullah. Sebab Rasulullah kata, kau kecil lagi, kau kena duduk sebelah aku, tak boleh pergi perang kat depan. Ketika tombak tu dibaling,
Maka Alak ni dan sahabat ni tadi lompat tadah dengan dada dia, tembus sampai belakang, mati dekat riba Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat yang lain, Umar, Abu Bakar, semua rapat dengan Rasulullah, tutup Rasulullah, bawa ke belakang sehinggalah ada satu gua yang telah ditutup. Kerajaan Arab Saudi dah tutup dah gua tu. Sampai situ Rasulullah disembunyikan. Kemudian mereka mula dengan strategi baru. Mereka kata apa? Muhammad telah pun meninggal dunia. Para sahabat semua sampaikan Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Sehinggalah terdengar oleh kaum Quraisy, mereka kata Muhammad dah meninggal dunia. Mereka pun berundur. Sebab tujuan utama hanyalah untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Ketika berita itu sampai ke Madinah bahawa Nabi Muhammad telah meninggal dunia, telah wafat, maka beberapa orang wanita yang daripada sana yang jaga bahagian first aider untuk memberikan bantuan kecemasan datang. Mereka datang beramai-ramai ke Uhud nak tengok betul ke Rasulullah dah meninggal ni. Rupanya itu hanya adalah salah satu daripada strategi perang sahaja. Dan kita dengar kata apa, umat Islam kalah pada peperangan Uhud. Kalah ke? Kita biasa dengar hari pertama perang Uhud, kita tak pernah dengar cerita hari kedua perang Uhud. Habis hari pertama, Rasulullah dan para sahabat naik ke lereng Bukit Uhud, merawat luka-luka mereka, berehat sekejap. Kenapa saya kata sebenarnya umat Islam tak kalah pada perang Uhud? Kerana kalau umat Islam kalah pada perang Uhud, nescaya Madinah akan ditawan oleh kaum Quraisy. Kenapa mereka tak tawan? Sebab hari kedua Rasulullah dan para sahabat yang ada dalam keadaan luka-luka berdarah-darah, mereka turun semula untuk perang pada hari kedua. Ketika itu Allah turunkan rasa gentar dalam hati kaum musyrikin dan kaum Yahudi. Mereka tengok seolah-olah orang Islam ni macam zombie, dah kena tikam, dah kena apa, hidup lagi, berdarah-darah turun perang. Keberanian Rasulullah dan para sahabat itu menimbulkan rasa gentar pada kaum musyrikin Mekah. Mereka berundur dan terus balik ke Mekah. Umat Islam menang pada peperangan Uhud kerana biasa kita dengar hari pertama, kita tak biasa dengar hari yang kedua. Hujah yang saya bawakan, kalau betul umat Islam kalah, nescaya Madinah akan ditawan oleh kaum Quraisy Mekah. Okey, dalam umat Islam, tentera Islam ada ramai yang meninggal dunia, yang mati syahid ketika itu. Kemudian mereka dikebumikan di kawasan Uhud ni. Ada berapa ratus tahun dulu saya tak ingat, berlaku banjir kawasan Uhud sehingga menimbulkan 70 jasad para sahabat yang ketika itu dikebumikan, termasuklah pakcik Nabi Muhammad SAW sendiri, Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah pun di sinilah dikebumikan. Kemudian timbulnya 70 para sahabat tersebut ditanam semula di kawasan yang berpagar di hadapan kita. Itu makam syuhada, ada 70 orang yang dimakamkan di situ. Setengah riwayat kata hanya 70 orang tu sahajalah yang meninggal waktu perang Uhud. Tapi pendapat yang lebih kuat kata sebenarnya ramai lagi, cuma 70 ni sahaja yang timbul ketika banjir tersebut. Dan diceritakan mayat Sayyidina Hamzah ketika timbul, darah dia masih mengalir lagi. Menunjukkan bahawa ayat Al-Quran kata jangan kita sangka bahawa orang yang mati syahid itu mati, bahkan mereka hidup, bal ahyaun. Sebenarnya kita yang tak tahu, kita yang tak rasa. Orang mati syahid ni sebenarnya dia hidup pada alam dia yang sendiri. Okey, itulah cerita sedikit sebanyak berkenaan dengan perang Uhud. Kita pergi rapat kat makam Jom, bismillah. شكرا.